Dalam video kali ini, Nas nak cerita kenapa simbol kunci dan tembikai menjadi simbol penting untuk orang Palestin. Mula-mula kita cerita pasal kunci dulu. Semasa peristiwaan Nakba pada tahun 1948, lebih dari 500 kampung orang Palestin telah diserang oleh puak Zionis. Peristiwa ini telah memaksa kira-kira 700,000 penduduk Palestin meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat perlindungan. Semasa mereka keluar dari rumah tu, mereka ni beranggapan yang nanti mereka akan balik ke rumah sendiri balik. Jadi orang-orang Palestin ni bawalah kunci rumah masing-masing. Mereka tinggalkan rumah dalam keadaan berkunci. Tapi malangnya, macam yang kita tahu, semua rumah dan tanah ni akhirnya telah dicuri oleh pihak Zionis. Hak rakyat Palestin untuk pulang ke rumah dan kampung halaman masing-masing telah dinafikan dan ramai dari mereka ni hidup dari generasi ke generasi dengan label pelarian di tanah air mereka sendiri. Ada yang masih simpan lagi kunci rumah atuk nenek mereka ni. Sampai ke hari ni, warga Palestin menggunakan simbol kunci ni untuk mengingatkan bangsa mereka yang satu hari nanti mereka akan pulang ke kampung halaman nenek moyang mereka. Dah habis cerita ringkas tentang kunci, sekarang kita cerita pula pasal tembikai. And Nas rasa ramai juga yang dah tahu kenapa simbol tembikai ni signifikan untuk warga Palestin. Semasa perang 6 hari pada tahun 1967, pihak Bintang Daud telah menyekat warga Palestin dari pamerkan bendera mereka dengan harapan sekatan ni akan menundukkan semangat nasionalisme mereka. Jadi, rakyat Palestin telah menggunakan imej buah tembikai sebagai simbol penolakan mereka. Macam yang kita maklum, warna buah tembikai sama dengan warna bendera Palestin. Ada warna hijau, putih, merah dan hitam. Buah tembikai juga ialah sejenis makanan kebudayaan bagi warga Palestin. Korang boleh tengok dalam satu episod Anthony Bourdain's Parts Unknown. Dalam episod tu, Anthony Bourdain pergi ke Gaza dan dia dijamu dengan makanan tradisional Palestin yang menggunakan buah tembikai muda sebagai bahan utama. Balik ke cerita bendera, sekatan penggunaan bendera Palestin ni berakhir pada tahun 1993. Sampailah pada awal tahun ni, ada seorang menteri Bintang Daud telah bagi kuasa pada pihak polis dan tentera mereka untuk mengambil tindakan pada sesiapa saja yang mempamerkan bendera ni jika pameran bendera tu dianggap mengganggu. Dia boleh cuba, tapi sekarang ni kita tengok dengan mata kita sendiri. Bendera Palestin berkibar di seluruh dunia. Kita tak akan berhenti bersuara, kita tak akan berhenti berdoa. Free Palestine. Cuba korang tengok gambar-gambar ni. Gambar ni semua datang dari sebuah pulau di Mexico, iaitu The Island of the Dolls. Ada cerita di sebalik macam mana pulau ni boleh jadi penuh dengan patung-patung yang menyeramkan ni. Kisah ni bermula pada tahun 1950-an. Pada masa tu, ada seorang lelaki yang bernama Julian Santana Barrera yang tinggal di pulau tu seorang diri. Saiz pulau ni taklah besar mana dan pulau ni terletak di dalam satu kawasan paya. Satu hari, ada seorang budak perempuan yang mati lemas di dalam paya tu dan lokasinya tak jauh dari rumah Barrera. Keesokan harinya, Barrera terjumpa anak patung yang hanyut di dalam paya tu dan dia percaya pemilik asal anak patung tu ialah budak perempuan yang dah mati lemas tu. Disebabkan Barrera tak nak roh budak perempuan tu ganggu dia, Barrera telah menggantungkan anak patung yang dia jumpa tu pada dahan pokok tak jauh dari tempat di mana budak perempuan tu lemas. Sejak dari itulah, Barrera menjadi obses mengumpul anak patung. Dia telah menggantung lebih dari 1,500 anak patung ke dahan pokok di sekeliling pulau tu. Setelah 50 tahun mengumpul anak patung, pada tahun 2001, Barrera telah ditemui mati lemas di tempat yang sama di mana dia menemui budak perempuan yang malang tu dulu. Selepas kematiannya, ahli keluarga Barrera menjadikan pulau tu sebagai tempat pelancongan. Sejak pulau tu dibuka pada orang ramai, ada pelancong mendakwa yang mereka pernah melihat tangan dan kaki anak patung di situ bergerak sendiri. Selain tu, ada juga pengunjung yang kata mereka pernah mendengar anak patung di situ berbisik antara satu sama lain. Disebabkan kepercayaan ni, ada sesetengah pengunjung yang akan bawa anak patung ke pulau tu dan mereka akan gantung anak patung yang mereka bawa tu ke dahan pokok sama macam apa yang Barrera buat dulu. Bagi Nas, itu kepercayaan setempat lah. Kalau nak pergi melancong, just nak tengok-tengok boleh. As long as jangan sampai terbuat benda-benda syirik. Baru-baru ni, di negara Serbia berlaku satu tragedi di mana seorang remaja yang bernama Kosta Kecmanovic telah menembak rakan-rakan sekelas dia dekat sekolah. Kosta baru saja berusia 14 tahun. Kejadian ni berlaku pada 3 Mei hari tu. Pagi tu, Kosta pergi ke sekolah macam biasa dan elok dia sampai saja dekat kelas, Kosta melepaskan tembakan bertubi-tubi.
Kebanyakan pelajar berjaya melarikan diri sebab kelas tu ada pintu belakang. Tapi malangnya 8 orang pelajar terkorban dalam kejadian ni. Mula-mula Costa pergi tembak cikgu yang ada dekat dalam kelas dan lepas tu dia lepaskan tembakan rambang ke arah pelajar-pelajar lain. Sebelum tu Costa juga telah menembak mati security guard di sekolah tu. Selain dari 8 pelajar yang terkorban tu, ada 6 lagi mangsa yang mengalami cedera parah. Lepas kejadian menembak tu, Costa sendiri yang pergi telefon polis untuk laporkan apa yang dia baru buat tu. Senjata yang Costa gunakan pada hari tu pula sebenarnya dimiliki oleh ayah dia sendiri. Serbia adalah salah satu negara yang membenarkan orang awam untuk memiliki senjata dengan permit. Kalau ikutkan, ayah Costa dah pun simpan senjata tu dekat dalam peti keselamatan. Tapi entah macam mana, Costa boleh tahu pula nombor PIN untuk buka peti tu dan dia pergi curi senjata ayah dia pada pagi tu. Lepas Costa dah kena tangkap tu, dia mengaku yang dia dah plan nak buat semua ni sejak sebulan yang lepas. Dia siap tulis nama-nama target dia di atas sekeping kertas, tapi bila sampai masa kejadian tu, Costa tak ikut list yang dia buat tu. Dia tembak secara rambang. Ada juga berita tersebar yang kononnya Costa buat semua ni demi nak balas dendam sebab dia selalu kena bully. Tapi tak tahulah betul ke tak sebab polis kata motif Costa bukan sebab balas dendam. Costa juga mengaku yang dia dapat idea gila ni dari filem-filem macam The Purge dan American Tragedy. Pelajar-pelajar sekolah tu juga cakap yang Costa ni bukan seorang mangsa buli. Dia ni boleh dikatakan seorang pelajar yang baik dekat sekolah tu. Cumanya disebabkan dia ni seorang yang pendiam, dia tak ada ramai kawan. Nas nak tambah juga, sebelum ni ayah Costa pernah bawa dia pergi ke padang latihan tembak dan dekat sinilah Costa belajar menggunakan senjata api. Disebabkan Costa masih lagi di bawah umur, jadi mengikut undang-undang Serbia, dia tak boleh dikenakan hukuman. Tapi dia kena menjalani rawatan psikiatri. Berkemungkinan mak ayah Costa juga akan dikenakan hukuman sebab benda ni tak akan terjadi kalau mereka tak cuai dengan penyimpanan senjata api dekat dalam rumah diorang. Kalau ada apa-apa lagi info yang Nas tertinggal, kurang lengkap ataupun ada info baru, boleh tambah dekat ruang komen.